Sekian atas semula insya-Allah. Okey. Okey, Badri boleh teruskan insya-Allah. Dah boleh ya? Cubaan suara. Tak, dah. Okey, baik. Ya, test. Teruskan Badri, teruskan. Okey, baik. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka tawwabur rahim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, dan salam 10 Ramadan 1441 Hijrah. Jadi saya mendoakan agar seluruh penonton yang menonton siaran langsung kita pada tengah hari ini berada dalam keadaan sihat sejahtera, sihat walafiat di mana kalian berada, sama ada di rumah bersama keluarga tercinta, sama ada di rakan-rakan yang masih berada di kampus menunggu giliran untuk pulang ke kampung. InsyaAllah ada rezeki giliran kalian akan tiba sebentar saja lagi. Dan juga di mana saja kalian berada di seluruh dunia insya-Allah. Jadi alhamdulillah pertama-tama sekali pada kita bersyukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita berprogram pada tengah hari ini, tengah hari 10 Ramadan, iaitu program yang dinamakan Bicara Eksklusif bersama YB Ustaz Khalil di bawah tajuk Krisis Laut Cina Selatan, Pertelingkahan China, Malaysia dan Amerika Syarikat US. Jadi untuk maklumat semua penonton, program kita ni merupakan penjenamaan semula untuk program Sembang Murabbi yang mana asalnya seperti mana diwar-warkan pada hantaran senarai program Madrasah Ramadan Gamis. Jadi di kesempatan ini saya ingin mengwawarkan kepada seluruh penonton untuk berkenaan dengan sumbangan program Madrasah Ramadan Gamis 2020. Jadi segala sumbangan untuk program-program Madrasah Ramadan Gamis 2020 boleh disalurkan kepada Persatuan Anak Muda Islam se-Malaysia di bawah nombor akaun 562263528280 Maybank. Jadi untuk butiran boleh rujuk di ruang komen lah. Kami akan tampilkan butiran akaun di situ untuk kalian rujuk jika kalian berminat untuk menyalurkan sumbangan kepada pihak kami insya-Allah. Jadi alhamdulillah rezeki kita pada hari ini kita bersama panel jemputan kita, panel bicara eksklusif kita yang julung-julung kalinya kita adakan, iaitu yang bukan calang-calang, iaitu Ustaz YB Ustaz Muhammad Khalil Abdul Hadi. Jadi Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa hal? Kaifa al-umur? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah khair. Jadi untuk makluman semua penonton, Ustaz Khalil merupakan ahli Dewan Undangan Negeri Batu Borok Terengganu. Jadi untuk makluman juga, beliau berkelulusan sarjana muda di Universiti Al-Iman Yaman dan peringkat sarjana pengajian Islam dari University Portsmouth United Kingdom. Dan itu dari segi pendidikan, manakala di peringkat parti, beliau memegang jawatan Pengerusi Lajnah Hal Ehwal Antarabangsa dan Hubungan Luar PAS Pusat. Beliau banyak berkongsi isu-isu terkini semasa antarabangsa di page Facebook beliau, dan beliau juga merupakan kolumnis serambi dunia Islam di Akhbar Harakah. Jadi bagi kami Gamis, beliau secocoknya lah bagi mengupas topik yang kita bincangkan pada hari ini insya-Allah. Jadi baik, cukup sekadar pendahuluan. Sebelum saya serahkan kepada panel kita pada tengah hari ini, sedikit sebanyak tu saya maklumkan kepada rakan-rakan penonton yang menonton berkenaan pusingan program kita. Jadi insya-Allah kita akan ada 2 pusingan. Pusingan pertama saya akan ajukan soalan, beberapa soalan yang telah disediakan oleh pihak penganjur. Dah selesai saya ajukan soalan, kita pergi pada soalan pusingan kedua, iaitu Q&A bersama penonton. Jadi saya percaya siaran penonton pun semestinya ada persoalan, kemusykilan
Jadi boleh terus ajukan kepada di ruangan komen yang telah disediakan. Jadi saya minta kepada rakan-rakan yang sedang menonton, mohon untuk like, komen dan share kepada seluruh masyarakat, segenap masyarakat, supaya semuanya dapat mengambil manfaat insya-Allah daripada program kita pada tengah hari ini insya-Allah. Jadi berbalik kepada tajuk kita, iaitu krisis Laut Cina Selatan, pertelingkahan China, Malaysia, US. Jadi sejak bermulanya Perintah Perkawalan Pergerakan PKP oleh Majlis Keselamatan Negara bermula 18 Mac yang lalu, sehingga sekarang seakan memberikan peluang dan ruang kepada ancaman penjenayah dan penceroboh kedaulatan maritim negara kita untuk terus bermerajalela. Siapa lagi kalau bukan armada Angkatan Laut Republik Rakyat China, China Coast Guard yang menceroboh sepadan maritim negara kita, sehingga kan mendorong Menteri Luar Datuk Seri Syamuddin Hussein mengeluarkan kenyataan membidas sikap membuli negara China terhadap negara-negara yang berada di sekitar Laut Cina Selatan. Contohnya pada bulan lepas, data daripada South China Sea News menunjukkan bahawa kapal hidrografi China Haiyang DZ8 telah memasuki perairan kawasan kerjasama Malaysia-Vietnam. Pada hari yang sama juga, pantai China, kapal pengawal pantai China Haijing 5203 dikesan berada 3 batu nautika dari pelantar minyak di perairan Beri. Jadi ini sikit sebanyak yang contoh yang berlaku. Jadi tak hairanlah kenapa Kerajaan Amerika Syarikat menghantar kapal perang mereka untuk menjalankan simulasi latihan di Laut Cina Selatan, seperti contoh di atas kapal USS Amerika LHA-6. Jadi soalan pertama saya kepada Ustaz, seperti mana yang dilaporkan oleh Muhammad Alwi 1991 menulis kajiannya, melaporkan bahawa permulaan krisis Laut Cina Selatan ini berdasarkan perebutan gugusan kepulauan kecil yang berada di sekitar Laut Cina Selatan oleh kerajaan sekitar Laut Cina Selatan seperti Brunei, Filipina, China, Vietnam, Taiwan dan juga Malaysia. Jadi soalannya, boleh Ustaz kongsikan secara lebih lanjut, lebih jelas bagaimana konflik Laut Cina Selatan ni boleh berlaku sehingga keadaan menjadi lebih rumit sekarang. Jadi saya serahkan kepada Ustaz YB Ustaz Khalil untuk mukadimah dan terus menjawab soalan. Jadi falyatafaddal mashkurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang dihormati akhi moderator saudara Badri Ahmad, seluruh staf kepimpinan Damis, seterusnya seluruh ikhwah dan akhwat muslimin dan muslimat yang mengikuti bicara kita pada tengah hari ini. Alhamdulillah, yang pertamanya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya kita dapat sama-sama pada tengah hari ini untuk kita membicarakan satu topik berkait dengan politik semasa yang berlaku di peringkat rantau kita secara khususnya. Yang pertamanya, sebagai mukaddimah, suka untuk saya menyatakan di sini bahawa mengikuti perkembangan semasa, khususnya apa yang berlaku kepada kita umat Islam, adalah satu daripada sunnah yang diajar kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kalangan kita bila sebut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah tentu kita hanya terbayang aspek ibadah,
penyucian diri, hubungan manusia dengan manusia, seperti berbuat baik kepada ibu bapa, ziarah jiran, rakan-rakan dan lain-lain lagi. Bahkan sunnah Rasulullah SAW lebih luas daripada itu. Antaranya ialah Rasulullah SAW mengajar kepada kita umatnya untuk peka, cakna kepada isu-isu semasa yang berlaku di sekitar kita. Bukan sahaja di sekitar kita, bahkan di peringkat antarabangsa. Sehingga kita lihat ketika Rasulullah SAW masih lagi berada di Mekah, bukan ataupun belum berhijrah ke Madinah lagi, Rasulullah telah mentarbiah dan mendidik para sahabat dan kepada kita umatnya untuk kita menghidupkan sunnah ini. Antaranya ialah apabila Rasulullah SAW mengizinkan kepada para sahabat untuk berhijrah ke bumi Habsyah. Nabi sebut di bumi Habsyah terdapat seorang raja yang adil, iaitu An-Najashi, yang mana jika sekiranya orang-orang yang ditindas, dizalimi, pergi untuk minta perlindungan dengannya, nescaya dia tidak akan tolak. Di sini memberi pengajaran kepada kita bahawa Rasulullah SAW mengikuti politik antarabangsa, sehingga baginda mempunyai maklumat di sana terdapat negara-negara yang ada di luar diperintah oleh raja ini. Raja itu sifatnya macam mana, cara pemerintahannya macam mana, dan seterusnya. Begitu juga ketika berlakunya perang di antara Rom dan Parsi, Rasulullah SAW mengambil sikap dan pendirian menyokong Rom, kerana orang-orang Rom lebih dekat dengan orang-orang Islam. Mereka adalah ahlul kitab, berbeza dengan orang-orang Parsi yang menyembah api. Di sini juga menunjukkan kepada kita Rasulullah mengikuti isu dan perkembangan politik antarabangsa. Oleh kerana itulah apabila kita memilih tajuk pada tengah hari ini berkait dengan konflik yang berlaku di Laut Cina Selatan, kita sebenarnya alhamdulillah menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Berbalik kepada persoalan yang diutarakan tadi, iaitu bagaimana boleh tercetus konflik Laut Cina Selatan sekarang ini. Bila kita bercakap berkait dengan konflik yang berlaku dalam sejarah manusia, ia sentiasa berlaku sejak daripada dulu hari ini sehinggalah dunia ini ditamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang penting kepada kita umat Islam ialah untuk memahami sebab-sebab, faktor-faktor kepada konflik itu. Seterusnya, kita mestilah membuat satu pendirian yang betul dan tepat supaya matlamat akhirnya akan memberikan keuntungan kepada Islam dan umat Islam itu sendiri. Jika sekiranya kita kaji kepada awamil ataupun faktor-faktor tercetusnya konflik dalam sejarah manusia, sekurang-kurangnya ada 3 faktor utama. Yang pertamanya ialah amil siasi ataupun faktor politik. Yang keduanya ialah amil dini, faktor agama. Dan yang ketiganya ialah amil hawiyah ataupun faktor jati diri. Amil siasi, faktor politik, ia boleh dipecahkan kepada cabang-cabang yang lain. Yang paling utamanya ialah
faktor ekonomi itu sendiri yang menjadi nadi kepada bangun dan jatuhnya kuasa-kuasa politik dalam sejarah manusia. Kalau kita lihat dalam sejarah manusia sejak daripada zaman sebelum Islam sehinggalah selepas itu, konflik yang berlaku dalam sejarah manusia dengan sebab faktor politik ini banyak. Kita boleh lihat yang berlaku di benua-benua yang berbeza di Eropah. Contohnya, satu ketika dahulu negara-negara di benua Eropah yang hari ini duduk dalam satu kesatuan, mereka berperang di antara satu sama lain. Jerman berperang dengan Perancis, Perancis berperang dengan Spanyol dan begitulah seterusnya. Yang keduanya ialah amil dini, faktor agama. Banyak konflik-konflik yang berlaku dalam sejarah manusia kerana faktor ini. Dan faktor ini menjadi sebab utama kalau kita kaji kepada sejarah ketamadunan Islam. Berlakunya perang salib 1 dan 2 kerana faktor agama. Begitulah juga kejatuhan kerajaan Islam di Andalus kerana faktor agama. Begitu juga dalam sejarah moden berlakunya Perang Dunia yang pertama dan juga Perang Dunia yang kedua kerana faktor agama. Walaupun kalau kita baca kepada buku-buku sejarah, banyak menceritakan tentang faktor politik, khususnya dari sudut ekonomi, pertemuan di antara kuasa-kuasa ketika Perang Dunia yang pertama, Perang Dunia yang kedua. Namun kita tidak boleh menafikan faktor agama adalah salah satu daripada faktor yang besar. Oleh kerana itulah, kalau kita lihat kepada fakta-fakta sejarah sebagai satu contoh dalam Perang Dunia yang pertama, Parlimen Tentera British pada ketika itu yang mengisytiharkan perang ke atas kerajaan Islam Osmaniyah dengan tujuan untuk menolong Rusia. Tetapi sebab utamanya ialah kerana untuk menjatuhkan kerajaan Islam Osmaniyah yang menjadi pusat kepada dunia Islam pada ketika itu, iaitu di ibu kota ataupun bandar Istanbul. Berlakunya perang pada tahun 1911 dan seterusnya yang menyaksikan kegagalan tentera British yang disokong oleh negara-negara yang di bawah taklukannya seperti Australia, New Zealand yang mengorbankan lebih daripada 250,000 orang di satu tempat teluk yang berada di Turki yang merupakan satu perang yang sangat terkenal. Begitu juga kalau kita lihat dalam Perang Dunia yang kedua, Panglima Tentera British apabila berjaya menakluk bumi Syam, beliau pergi dan menjarah kubur Salahuddin Al-Ayyubi. Dan beliau kata perang salib belum lagi berakhir. Jadi di sini menunjukkan kepada kita faktor agama adalah antara faktor utama berlakunya Perang Dunia kedua dan Perang Dunia yang ketiga. Perang Dunia yang pertama dan Perang Dunia yang kedua. Dan faktor yang ketiga ialah amil hawiyah, faktor jati diri. Kerana setiap negara ini mempunyai jati diri masing-masing yang bertunjangkan kepada ideologi perkauman dan lain-lain lagi yang mahu menjaga jati dirinya. Oleh kerana itulah kalau kita lihat dalam sejarah moden selepas daripada berlakunya Perang Dunia yang
kedua, sehingga sekarang ini berlaku sebanyak tidak kurang 250 konflik di benua-benua yang berbeza yang mengorbankan tidak kurang daripada 170 juta nyawa manusia. Sebagai satu contoh, konflik yang berlaku di benua Afrika saja yang melibatkan puak-puak, kaum-kaum, kabilah-kabilah. Faktor utamanya lah kerana faktor menjaga jati diri masing-masing. Padahal mereka satu kulit saja, tetapi mereka boleh berperang di antara satu sama lain. Kalau kita berbalik kepada konflik yang berlaku di Laut Cina Selatan, saya melihat ia lebih menjurus kepada faktor yang pertama, iaitu politik, khususnya ekonomi. Kerana Amerika Syarikat yang sekarang ini adalah kuasa tunggal dunia yang menguasai setiap sendi sistem yang ada pada hari ini. Dan kita lihat pula dalam masa yang sama kebangkitan China sebagai kuasa baru ekonomi, dan sebagaimana yang saya sebutkan tadi, mana-mana kuasa yang bangkit, yang muncul ataupun yang sudah sedia ada, memerlukan kepada nadi, memerlukan kepada nyawa, memerlukan kepada nafas, di mana roh kepada kuasa mana-mana pemerintahan yang ada, sama ada Amerika, China ataupun apa saja, ialah ekonomi itu sendiri. Dan ekonomi ini sudah tentulah ia akan pergi kepada sumber hasil, mahsul seperti petrol, gas, galian-galian, jalan perniagaan yang boleh menghidupkan ekonomi itu sendiri dan seterusnya. Dan kita semua maklum bagaimana Laut Cina Selatan adalah salah satu daripada tempat yang sangat strategik yang menjadi nadi ekonomi dunia, dan sudah tentu ia menjadi faktor utama konflik yang sedang berlaku sekarang ini antara China dan Amerika Syarikat. Wallahu a'lam. Okey, baik. Terima kasih Ustaz atas pandangan untuk soalan yang pertama. Jadi boleh anda simpulkan secara asasnya untuk sejarah yang berlaku berkenaan dengan konflik yang berlaku ada 3 faktor, iaitu amil siasi, faktor politik, amil dini, faktor keagamaan, dan amil hawiyah, iaitu faktor jati diri. Jadi dalam isu Laut Cina Selatan mula, Ustaz memberi pandangan bahawa antara yang memberi faktor utama adalah faktor politik, yang mana Amerika Syarikat memegang ekonomi dunia sekarang. Okey, baik. Jadi berbalik kepada soalan, jadi soalan seterusnya kepada Ustaz. Soalan seterusnya. Sebentar ya. Okey, soalan seterusnya. Jadi saya ada sebutkan berkenaan dengan hasil ataupun pemahsul yang terdapat di Laut Cina Selatan. Jadi kita dapat lihat bahawa kepentingan Laut Cina Selatan ini sebenarnya yang menyebabkan berlaku pertikaian antara kuasa besar inilah. Jadi soalan saya, pada tahun 2015, Steve Bannon yang merupakan Ketua Strategik Ketenteraan Amerika Syarikat yang kini merupakan orang kanan Presiden Trump, Donald Trump, pernah mengatakan bahawa peperangan antara China dan Amerika sesuatu yang akan berlaku dalam tempoh masa 5 ke 10 tahun dari tarikh yang dinyatakanlah pada tahun 2015. Jadi baru-baru ini Menteri Luar Amerika Michael R. Pompeo telah mengeluarkan kenyataan membantah sikap China di perairan Laut Cina Selatan. Jadi pada pandangan Ustaz, adakah ini petanda perang dunia ketiga bakal tercetus disebabkan konflik Laut Cina Selatan ini sendiri? Boleh Ustaz berikan komen? Yang pertamanya, apabila kita membicarakan tentang sumber kekayaan yang ada di negara kita, sama ada di darat ataupun di laut, suka untuk saya kongsikan di sini. Kalau kita lihat kepada dunia Islam secara
umumnya Allah Ta'ala mengurniakan dunia Islam mempunyai sumber hasil mahsul yang paling kaya berbanding dengan tempat-tempat yang lain. Dunia Islam terdapat lokasi-lokasi yang paling strategik, khususnya yang menjadi jalan perdagangan laut. Sebagai satu contoh, di dunia Islam terletaknya terusan Suez. Di dunia Islam terletaknya Babul Mandab. Di dunia Islam terletaknya Jabal Tariq. Di dunia Islam terletaknya negara yang menghubungkan di antara benua Asia dan Eropah. Dan dunia Islam terletaknya Selat Melaka yang berada di negara kita. Lokasi-lokasi yang strategik ini sudah tentu menjadi perebutan mana-mana kuasa sejak daripada dulu. Kapal-kapal yang datang daripada Laut Mediterranean, kalau nak pergi ke laut yang seterusnya, kena lalu ikut terusan Suez. Nak masuk ke Lautan Hindi, kena lalu ikut Babul Mandab. Itu semua negara-negara Islam. Begitu juga jalan sutera, jalan darat perniagaan daripada Asia nak pergi ke Eropah, kena lalu ikut negara Islam. Dan kapal-kapal yang datang masuk ke Lautan Hindi nak pergi ke Asia jauh, mesti lalu ikut Selat Melaka yang menjadi antara laluan kapal yang paling sibuk di dunia. Di samping di dunia Islam terdapat bumi yang kaya dengan hasil mahsul, sama ada di darat ataupun di laut, dengan ikan berbagai jenis, kemudian hasil dalam perut bumi, petroleum, gas, di atas bumi pula dengan tanah yang subur untuk pertanian dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat perang mulut yang berlaku antara China dan Amerika pada hari ini makin hari makin tajam, yang menunjukkan kepada kita seolah-olah ia menjadi bunga-bunga kepada pertemuan persenjataan di antara dua kuasa besar ini. Dan kalau kita lihat kepada sejarah moden Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, dan sekarang ini banyak penisa-penisa politik bercakap tentang Perang Dunia Ketiga yang bakal meletus. Saya ada tulis dalam artikel saya, artikel yang ke-20, berkait dengan cabaran-cabaran yang bakal dilalui oleh dunia Islam pada tahun 2020 ini. Antaranya ialah saya tertarik dengan artikel yang ditulis dalam sebuah majalah yang dikeluarkan di Amerika Syarikat, iaitu National Interest, di mana dalam majalah ini menyatakan sekurang-kurangnya terdapat 5 tempat yang berpotensi untuk mencetuskan Perang Dunia yang Ketiga. Yang pertamanya ialah Palestin, yang boleh menjadi salah satu daripada tempat yang boleh mencetuskan Perang Dunia yang Ketiga. Pertemuan di antara Israel dengan negara-negara Arab, dengan kumpulan-kumpulan Islam, Hamas, Hizbullah, dengan Turki dan lain-lain lagi. Antaranya juga ialah India dan Pakistan yang juga boleh menjadi sebab dan faktor tercetusnya Perang Dunia yang Ketiga. Kerana kedua-dua negara ini mempunyai senjata nuklear dan kedua-dua negara ini mempunyai kuasa di belakang. Sebagai satu contoh, Pakistan disokong oleh China, India disokong oleh Amerika Syarikat. Jadi tidak mustahil bila tercetusnya perang di antara kedua-dua negara ini, maka akan mengheret kuasa di belakangnya untuk sertai bersama. Antaranya juga ialah negara Iran
yang juga boleh menjadi salah satu faktor dan sebab tercetusnya Perang Dunia yang ketiga. Di saat kita membicarakan tentang konflik di Laut Cina Selatan, dalam masa yang sama konflik di Teluk Parsi juga makin hari makin panas. Dalam beberapa hari lepas hampir-hampir berlakunya pertemuan di antara pengawal revolusi Iran dengan kapal perang Amerika Syarikat di Teluk Parsi. Dan antara tempat-tempat yang boleh mencetuskan Perang Dunia yang ketiga ini ialah Laut Cina Selatan. Kerana faktor-faktor yang saya sebutkan tadi, khususnya dari sudut ekonomi itu sendiri, dengan hasil mahsulnya yang banyak, contohnya ialah Kepulauan Spratly yang menjadi tempat pertelagahan kepada beberapa buah negara yang menuntut. Negara kita Malaysia, Brunei, Filipina, Vietnam dan juga China. Dalam masa yang sama, laluan yang saya sebutkan tadi adalah laluan yang sangat strategik yang digunakan oleh semua negara dan kuasa-kuasa. Cuma saya tertarik untuk memberikan pandangan di sini sebagai satu pemerhatian peribadi saya. Apabila kita melihat bunga-bunga pertemuan persenjataan antara China dan Amerika pada hari ini, saya berpandangan senario Perang Dunia yang kedua boleh berulang, tetapi dalam bentuk yang berbeza. Kalau kita lihat kepada senario Perang Dunia yang kedua, negara kita pada ketika itu ialah Tanah Melayu yang berada di bawah penjajahan British ataupun naungan British yang menjadi kuasa besar dunia. Dalam masa yang sama, kebangkitan kuasa-kuasa ekonomi baru, khususnya Jepun, yang memerlukan kepada anasi-anasi untuk membangunkan ekonominya. Dan sudah tentulah apabila Tanah Melayu ini lokasinya strategik dan hasil mahsulnya yang kaya, maka ia menjadi sasaran. Lalu Jepun menyerang Tanah Melayu dan menakluk ketika berlakunya Perang Dunia yang kedua. Maka saya percaya bahawa senario Perang Dunia yang kedua ini boleh berulang pada hari ini sehingga boleh mencetuskan Perang Dunia yang ketiga. Hari ini kalau kita lihat, realitinya kita Malaysia berada di bawah naungan Amerika Syarikat. Sama ada kita setuju ataupun kita tidak setuju, itu realiti yang sebenar. Kita berada di bawah pengaruh Amerika Syarikat. Bila berlakunya perang dingin antara blok timur dan blok barat, kita berpihak kepada blok barat. Blok timur pada ketika itu ialah Soviet Union. Itu cerita lain. Dan hari ini kita lihat kebangkitan China sebagai kuasa ekonomi baru, dengan ekonominya yang boleh mengatasi Amerika Syarikat yang sudah tentu memerlukan kepada anasi-anasi untuk mengukuhkan lagi ekonominya, dan sudah tentulah melalui hasil-hasil yang ada dan jalan perniagaan yang perlu kita ingat bahawa laut kita di sebelah pantai timur ini adalah Laut Cina Selatan. Nama laut pun Laut Cina Selatan. Jadi itu yang perlu kita ingat. Jadi saya percaya memang ramalan-ramalan itu ataupun andaian-andaian itu boleh berlaku, dan hari ini kita lihat bunga-bunga ke arah itu. Namun kita juga perlu melihat kepada fakta sejarah untuk kita menganalisa apa yang berlaku pada hari ini. Fakta sejarah menunjukkan kepada kita negara-negara yang menakluk dan menjajah tanah air orang lain ialah negara-negara di sebelah Eropah yang menakluk dan menjajah tanah air orang lain. British, berapa banyak tanah yang dijajah. Perancis, berapa banyak
tanah yang dijajah. Spanyol begitu juga berapa banyak tanah yang dijajah yang mengakibatkan malapetaka, kematian, kebuluran, perhambaan dan lain-lain lagi. Itu tidak boleh dinafikan kerana itu adalah fakta sejarah yang boleh sama-sama kita baca dan lihat. Dalam sejarah, kalau kita saksikan, China tidak pernah menjajah negara lain. Dalam sejarah, China tidak pernah menjajah negara lain. Kerana di sini kita perlu memahami dari segi cara pemikiran. Di samping kita melihat kepada fakta-fakta bila kita membicarakan tentang konflik antarabangsa ini, fakta-fakta ekonominya, sejarahnya dan lain-lain lagi. Tapi dalam masa yang sama, yang lebih penting daripada itu lagi ialah kita mesti menyelami cara pemikiran kuasa-kuasa ini. Dengan kita melihat kepada fakta-fakta sejarah dan lain-lain lagi untuk mengukuhkan apa yang nak kita fahami itu. China dalam sejarah tidak pernah menjajah negara lain. Oleh kerana itulah kalau kita lihat dalam sejarah Islam sendiri, ketika Islam membuka ke seluruh pelosok benua, di sini juga kita perlu memperbetulkan istilah kerana setengah penulis ataupun di kalangan kita orang Islam lah, ada yang sebut Islam menakluk. Sebenarnya Islam tidak menakluk, tetapi Islam membuka. Sebab tu dalam buku-buku sejarah yang dikarang oleh para ulama menyebut Al-Futuhatul Islamiyah, pembukaan Islam. Kerana Islam tidak menjajah tempat lain. Islam membuka tempat lain. Berbeza dengan kuasa-kuasa lain daripada dulu sehinggalah ke sekarang ini, mereka datang menjajah. Tapi Islam datang membuka untuk mengeluarkan manusia daripada perhambaan kepada manusia, sesama manusia, kepada perhambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zaman Islam dulu, bila Islam masuk ke China, Maharaja China pada ketika itu membuka laluan kepada peniaga-peniaga Islam untuk berniaga. Di sini cara pemikiran masyarakat China sejak daripada dulu sampai hari ini, mereka kalau diberikan kemudahan untuk mereka berniaga, duit, wang ringgit dan seumpamanya, maka mereka tidak menjadi masalah. Sebab itulah dalam sejarah mereka tidak pernah menjajah negara-negara lain. Jika negara-negara lain memberikan laluan kepada mereka untuk berniaga dan kita pun boleh berniaga, maka mereka akan happy. Jadi saya percaya bahawa andaian dan ramalan cetusnya pertemuan ataupun peperangan yang besar antara Amerika dan China ini boleh berlaku pada bila-bila masa, dan dengan suasana COVID-19 yang berlaku pada hari ini menjadi salah satu faktor lagi untuk mempercepatkan pertemuan ini boleh berlaku dan terjadi. Oleh kerana itulah kita lihat bagaimana kenyataan yang tajam daripada Donald Trump dan menteri-menterinya ke atas China yang mengaitkan COVID-19 ini dengan China, dengan tujuan untuk menekan China supaya membayar ganti rugi. Jadi ini semua menjadi salah satu daripada faktor yang boleh mempercepatkan kepada pertemuan ini, di samping benda yang sudah sedia ada di Laut China Selatan ini. Wallahualam. Okey, baik Ustaz. Terima kasih atas pencerahan. Jadi anda kira cukup jelaslah bagaimana tanda daripada pertembungan dua kuasa besar ini dapat menjurus kepada pertembungan yang dahsyat. Jadi kita terus kepada soalan yang berikutnya, iaitu yang kita jangkakan kejadian ataupun insiden yang lebih dahsyat pada waktu akan datang. Jadinya Ustaz, pada pandangan Ustaz, apakah persediaan ataupun persiapan yang perlu dilakukan oleh kerajaan Malaysia khususnya dan umat Islam secara amnya bagi menepani ancaman Laut China Selatan yang lebih dahsyat pada masa akan datang? Dipersilakan. Saya terus pergi kepada poin yang pertamanya,
negara-negara umat Islam mestilah mengukuhkan hubungan di antara satu sama lain. Sama ada di peringkat global ataupun di peringkat serantau. Dalam konteks kita membicarakan konflik yang berlaku di Laut Cina Selatan ini, maka sudah tentu negara kita Malaysia sangat wajar untuk mengukuhkan hubungan dengan negara-negara Islam. Itu yang perlu kita berikan keutamaan. Kerana kita orang Islam, kena utamakan Islam dulu. Jadi kita mesti memberikan keutamaan untuk kita mengukuhkan hubungan sesama negara-negara Islam di rantau kita. Khususnya dengan Indonesia, dengan Brunei dan dengan masyarakat Islam yang ada di negara-negara bukan Islam di rantau kita. Di selatan Thailand sebagai contoh, di selatan Filipina dan seterusnya. Pengukuhan kerjasama ini melibatkan semua aspek. Aspek ketenteraan, aspek ekonomi, aspek budaya, kerana kita semua satu rumpun. Maka ini orang kata apa, memudahkan lagi untuk kita mengukuhkan kerjasama di antara negara-negara di rantau kita ini di kalangan umat Islam. Yang keduanya, kita mestilah menjaga hubungan dengan negara-negara yang boleh kita bersahabat dalam kita mendepani cabaran. Kerana bila gajah dengan gajah bertembung, maka kita mesti mengambil satu langkah yang bijaksana supaya kita tidak terperangkap. Jadi yang pertama tadi, kerjasama dengan negara-negara Islam. Yang keduanya ialah kita mestilah mengukuhkan hubungan dengan negara-negara sahabat daripada kalangan bukan Islam. Dalam aspek ini ialah ASEAN itu sendiri perlu diperkukuhkan. Dan kita perlu ingat bahawa sebagai contoh negara Vietnam, negara Filipina sendiri tidak selesa dengan perkembangan yang berlaku kerana mereka juga mempunyai kepentingan yang yang tertentu. Seterusnya yang menjadi kewajipan kepada kita untuk berdepani cabaran-cabaran yang berlaku ini, kita mestilah mengukuhkan kestabilan politik dan ekonomi dalam negara kita. Di sinilah kita daripada Parti PAS memberikan penekanan bahawa aspek agama, aspek kaum, bangsa sangat penting bagi mengukuhkan kestabilan politik dan ekonomi dalam negara kita dalam kita mendepani cabaran-cabaran yang berlaku ini. Maka kita menolak mereka yang berusaha untuk membawa idea Malaysia baru yang tidak mengira aspek agama, aspek kaum dan bangsa dan lain-lain lagi. Maka di sini kita memberikan satu penegasan bahawa dalam konteks negara kita, kestabilan politik dan ekonomi sangat penting. Nak stabil politik, mestilah kaum dan bangsa yang paling kuat mesti memimpin. Kalau negara kita, orang Melayu mesti memimpin dan sudah tentulah beragama Islam. Jadi bila ada pihak yang boleh menerima kaum dan bangsa lain untuk memimpin, maka ini akan membawa kepada satu konflik yang akan menjejaskan kestabilan politik dan ekonomi dalam negara kita, khususnya dalam kita mendepani cabaran-cabaran yang berlaku di peringkat rantau dan dunia pada hari ini, maka sudah tentulah ia membimbangkan kita. Jadi saya percaya bahawa dengan perkembangan politik semasa yang berlaku dalam negara kita pada hari ini, perubahan kerajaan daripada PH kepada PN sikit sebanyak,
kita menjurus kepada kestabilan politik dan ekonomi itu, dan ini adalah satu satu perkembangan yang positif lah kepada negara kita, khususnya dalam kita mendepani cabaran-cabaran di Laut Cina Selatan yang kita bicarakan ini. Wallahu a'lam. Okey, baik Ustaz. Jadi sedikit sebanyak kita dapat saya dapat simpulkan bahawa persediaan ataupun langkah yang perlu diambil daripada pandangan Ustaz adalah ada 3 perkara. Yang pertama, kerjasama. Kalau kita wujudkan kerjasama negara-negara Islam, contohnya mungkin kita boleh ambil pada negara-negara OIC. Dan yang kedua, kerjasama negara-negara sahabat. Seperti contohnya di negara ASEAN yang mengalami situasi yang sama, iaitu mengalami tekanan Laut Cina Selatan. Dan yang ketiga, menstabilkan ekonomi politik negara, khususnya negara kita Malaysia. Okay, baik. Jadi saya kira setakat itu saja untuk pusingan pertama kita, insyaAllah. Alhamdulillah, terima kasih atas jawapan yang telah diberikan. Jadinya kita beralih kepada pusingan kedua, kita akan menjawab beberapa persoalan ataupun kemusykilan yang telah diajukan oleh sahabat-sahabat penonton yang sedang menonton ini, insyaAllah. Jadinya Ana confirmkan dahulu soalan-soalan yang telah difinalisasi oleh pihak penganjur. Baik. Soalan yang pertama, adakah senario sekarang ni sama seperti Pulau Batu Putih? Soalan yang pertama. Ada dua soalan. Saya nak jawab yang pertama dahulu ataupun nak jawab soalan kedua terus sekali? Soalan kedua apa dia? Soalan kedua, kalau peperangan berlaku, adakah semua ekonomi negara akan lumpuh? Macam mana Ustaz? Jadi itu setakat ni 2 soalan. Jadi saya kira Ustaz boleh jawablah soalan tu. Okay, baik Ustaz, dipersilakan. Yang pertamanya, konflik Batu Putih ni dia berbeza. Dia tidak melibatkan China dan Amerika Syarikat. Dia melibatkan kita Malaysia dengan Singapura. Walaupun begitu, dia masih lagi dalam konteks dalam konteks wilayah kita ataupun sebahagian daripada bumi kita yang perlu kita pertahankan. Sebab itu kalau kita rujuk balik apa yang saya sebutkan tadi, konflik-konflik yang berlaku dalam sejarah moden manusia ini, dia ada melibatkan konflik yang berlaku dalam negara itu sendiri, antara puak-puak, kaum-kaum dan bangsa-bangsa. Dan ia melibatkan antara negara dengan negara lain yang berjiran kerana berebut sempadan dan seumpamanya. Contohnya yang berlaku di antara Iran dan Iraq, yang berlaku antara Mesir dan Israel dan seterusnya. Jadi isu Batu Putih ini dia melibatkan pertindihan di antara Malaysia dan Singapura. Dan kalau kita baca kepada sejarah, Singapura itu sendiri pun sebahagian daripada tanah Melayu satu ketika dahulu. Jadi kalau maksud persoalan itu adakah dia boleh mencetuskan konflik di peringkat global, saya kira tidak sampai kepada itulah. Mungkin dia akan melibatkan antara negara kita dengan Singapura saja. Cuma pendirian kita mestilah tegas dalam isu ini. Kemudian pendekatan kita ataupun approach kita ialah dengan cara diplomasi, dan itu yang kita lakukan sejak daripada dulu dan kita akan teruskan dengan approach ini, termasuklah dengan konflik yang berlaku di Laut Cina Selatan antara Amerika dan China ini. Jadi kita mesti mengambil pendekatan diplomasi, sama ada kita daripada negara kita sendiri atau dengan menggunakan negara-negara yang saya sebutkan tadi dalam kumpulan ASEAN itu sendiri,
supaya mempunyai satu pendirian dan mengambil pendekatan diplomasi untuk menyelesaikan masalah yang berlaku ini. Kerana sudah tentulah apabila berlakunya peperangan, maka ia akan mengakibatkan malapetaka, kerosakan. Jadi berbalik kepada persoalan kedua yang ditanyakan tadi. Memang bila kita sebut tentang peperangan ini, itulah natijahnya ataupun hasilnya. Ada orang mati, ada orang cedera, tempat-tempat yang rosak, sama ada bangunannya, tempat tinggalnya, tanah-tanahnya tidak boleh untuk bercucuk tanam dan seumpamanya. Cuma di sini sebagai satu penambahan bila kita sebut tentang peperangan, di dunia pada hari ini terdapat 3 kumpulan manusia yang berpegang tentang peperangan ini. Yang pertamanya, yang menjadikan peperangan sebagai cara untuk mereka mendapat kuasa, mendapat keuntungan dan seterusnya. Hatta terpaksa mengorbankan ribuan bahkan jutaan nyawa manusia. Ini yang pertama. Yang keduanya, mereka yang tidak mahu kepada peperangan. Mereka menolak peperangan. Sebab tu kalau kita lihat di negara-negara barat, adanya kumpulan-kumpulan anti-war. Kalau di UK tu mereka berkhemah dekat Westminster tu tiap-tiap hari. Mereka tidak setuju dengan peperangan. Dekat White House pun sama. Yang ketiganya ialah mereka menyatakan bahawa peperangan ini adalah satu fitrah manusia. Cuma dia tidak menjadi satu matlamat menghalalkan cara dan mesti menjaga etika, moral dan akhlak. Jadi 2 daripada 3 ni kita kena tolak. 2 daripada 3 ni kita kena tolak. Yang pertama, inilah yang menjadi pegangan kepada masyarakat Barat ataupun Timur yang tidak mengikut landasan Islam. Bagi mereka, mereka nak keuntungan, mereka akan menghidupkan peperangan. Mereka akan menciptakan peperangan. Mereka akan mereka konflik supaya mereka boleh meniaga senjata. Kerana kilang-kilang senjata ni banyak di Amerika, banyak di Eropah. Jadi, bila tidak berlakunya peperangan, maka kilang-kilang senjata ini tidak akan berjalan. Ekonomi mereka akan tersekat. Jadi mereka mesti menciptakan peperangan. Ini kita mesti tolak. Yang keduanya, yang tidak mahu berperang, ini pun kita kena tolak. Kerana dia tidak sesuai dengan fitrah manusia. Jadi pihak yang kedua ni kata mereka tak nak berperang kerana peperangan ini satu kemusnahan. Orang akan mati dan seumpamanya. Yang ketiga, ini pendirian kita, orang-orang Islam. Sebab tu Islam ni adalah satu agama fitrah. Antara fitrah manusia ini, manusia akan berperang. Sebab tu dalam Quran sebut, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Diwajibkan ke atas kamu berperang, sedangkan ianya adalah satu benda yang kamu tidak suka. Kadang-kadang benda yang kamu tak suka itu baik pada kamu. Dan kadang-kadang benda yang kamu suka itu tidak baik kepada kamu. Jadi Islam mengambil pendirian ini, kerana Islam ni agama fitrah dan fitrah manusia ini berperang sejak daripada dulu sampai bila. Sebab itulah Islam tidak halang dan tidak mengharam kita untuk berperang. Tetapi dalam berperang itu ada adab, ada akhlak yang mesti kita jaga. Sebab itulah Nabi ketika menghantar bala tentera Islam, Nabi pesan jangan bunuh kanak-kanak, jangan bunuh orang perempuan, jangan bunuh pendeta-pendeta yang sedang beribadah dalam rumah-rumah ibadah kamu. Jangan rosak benda-benda. Jadi dalam merosak benda-benda ini berkait dengan ekonomi. Jadi persoalan tadi bila berlakunya perang akan menjejaskan ekonomi. Sudah tentu akan menjejaskan ekonomi. Jadi kita kena buat persiapan, persediaan ke arah itu. Dalam konteks negara kitanya, antaranya ialah kita kena lihat balik kepada sektor pertanian yang sepatutnya diberikan keutamaan. Jadi Allah Ta'ala
tunjuk kepada kita jalan. Bila berlaku COVID ni kita celak mata betapa pentingnya sektor pertanian. Supaya kita tumpu sektor pertanian ini supaya kita tidak bergantung kepada negara-negara luar. Bila kita cukup makanan untuk rakyat kita, maka kita tidak perlu lagi bergantung kepada negara-negara luar. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz atas kupasan soalan. Jadi kita kira-kira ada dalam 5 soalan. Jadi macam mana Ustaz? Saya nak jawab 5 soalan atau macam mana? Pulang pada moderator. Oh, okey, baik. Jadi masa ada berapa lama lagi? Kelakukan Zuhur dalam satu suku. Jadi tapi baca dulu 5 soalan tu. Saya jawab rekas lah. Mana 5 soalan tu lah. Okey, baik. Jadi soalan pertama, apakah virus corona ini pada pandangan satu sudut ustaz, ianya dicipta oleh China pada asalnya untuk menjatuhkan kuasa besar Amerika? Dan apakah jika ia benar, apakah pandangan ustaz terhadap kedua negara ini, sama ada Malaysia sebagai sebuah negara kecil akan memberi hak di mana-mana negara, sama ada China atau Amerika? Dan apakah kesan masa depan pertempuran ini terhadap Islam dan Malaysia? Wallahu alam. Itu yang pertama. Okay, yang kedua, pertama dulu. Soalan yang pertama tu ada 3 dah soalan. 3 dah soalan. Cuma saya jawab ringkas lah berkait dengan COVID-19 ini. Memang ada teori-teori konspirasi lah yang pelbagai. Ada yang kata daripada China, ada yang kata daripada Amerika, masing-masing menuduh di antara satu sama lain. Saya rasa kita semua mengikuti perkembangan yang berlaku, pertelikahan ataupun perbalahan di antara kedua-dua negara ini, sehingga Eropah sendiri pun menuduh China yang bertanggungjawab, bertujuan untuk mendesak China supaya menanggung kerugian ekonomi yang berlaku ke atas Amerika dan juga negara-negara Eropah. Baik, jika sekiranya COVID-19 ini berpanjangan dan boleh mencetuskan pertembungan di antara China dan negara-negara lain, khususnya dari sudut peperangan, apa sikap kita? Sikap kita mestilah memilih mudarat yang paling kecil. Sama ada kita berkecuali, tidak berpihak kepada China ataupun Amerika, ataupun kita berpihak kepada musuh yang paling kurang mudarat. Dua-dua ini kita boleh buat penilaian mengikut suasana dan keadaan untuk kita memberikan ataupun membuat keputusan. Dan dua-dua ini berpandukan kepada fakta-fakta sejarah. Contohnya ialah dalam Perang Dunia yang pertama, yang kedua dulu, antara negara yang tidak pernah dijajah ialah Thailand. Kerana Thailand ini ambil sikap berkecuali. Di saat negara-negara lain berperang, bertembung, dia berkecuali. Dia beri jalan kepada British, dia beri jalan kepada Jepun. Dua-dua lalu ikut negara dia. Dia tidak dijajah, selamat. Begitu juga Switzerland. Dia duduk di tengah-tengah benua Eropah. Di saat negara-negara Eropah bertembung, Perang Dunia Pertama, Perang Dunia yang kedua, dia selamat kerana dia berkecuali. Begitu juga kita boleh mengambil pendekatan berpihak, tetapi memilih mudarat yang paling kecil. Kerana semua negara-negara ini bermusuh kepada Islam. Dan pendirian ini pernah diambil oleh Rasulullah SAW dalam mukaddimah yang saya sebutkan tadi. Bila berlakunya perang antara Rom dan Parsi, Nabi sokong Rom. Padahal Rom tu kafir. Cuma mudaratnya lagi kecil daripada Parsi. Jadi dengan perkembangan yang berlaku pada hari ini, kita mestilah sentiasa mengikuti. Dan di sini pentingnya fiqhul muwazanah, dan seterusnya flow-nya pergi kepada fiqhul aulawiyat untuk dibuat keputusan-keputusan yang memberikan maslahah kepada negara dan umat Islam. Wallahu a'lam. Okay, baik, terima kasih Ustaz. Jadi soalan seterusnya, boleh Ustaz jelaskan mengenai undang-undang yang telah diwartakan di peringkat UN ataupun PBB mengenai konflik Laut Cina Selatan?
Saya tidak tahu secara detail lah, tetapi secara umumnya memang di sana ada ketetapan-ketetapan yang telah ditetapkan oleh United Nations untuk mengelak pertelagahan, perselisihan, konflik yang berlaku. Cuma kita perlu lihat kepada fakta sejarah juga. Bila tamatnya Perang Dunia yang kedua, United Nations nak menggubal satu undang-undang bagi mengelak peperangan berlaku di antara kuasa-kuasa dan negara-negara. Dan menariknya salah satu rujukan kepada undang-undang tersebut ialah daripada kitab-kitab fiqh yang dikarang oleh ulama-ulama Islam yang menerangkan tentang fiqh siyasah ataupun asiyasah syar'iyah, hubungan di antara negara dengan negara ketika aman, ketika damai, ketika perang dan seumpamanya. Dia ambil rujukan tu daripada kitab-kitab fiqh yang dikarang oleh ulama-ulama Islam. Jadi sudah tentu di sana ada ketetapan yang ditetapkan. Contohnya untuk mengelak konflik yang berlaku di antara India dan Pakistan di wilayah Kashmir, ketetapannya ada. Begitu juga di Laut Cina Selatan, ketetapannya ada. Cuma benda tu boleh dilihat dan dicek baliklah. Sebab tu saya sebut tadi, fakta tu penting. Tetapi benda yang lebih penting ialah kita baca dari sudut minda, pemikiran, analisa yang perlu kita buat. Wallahualam. Okey, baik. Jadi terima kasih Ustaz. Jadi saya ambil soalan yang terakhir. Kemudian kita sudah hujung ke program. Jadi soalan yang terakhir Ustaz. Adakah keperluan untuk Malaysia mengukuhkan pertahanan dan ketenteraan kita dengan menjalin hubungan dengan Turki? Kerana Turki ini kita lihat merupakan ahli NATO dan mempunyai teknologi Predator drone. Jadi apa pandangan Ustaz? Pandangan saya dari sudut ketenteraan dalam konteks negara-negara Islam, tidak ada sebuah negara Islam yang betul-betul kuat yang boleh menandingi negara-negara lain dari sudut lahiriah lah, fizikal. Maka di sini memerlukan kepada negara-negara Islam untuk bekerjasama di antara satu sama lain. Sebenarnya asas sudah ada. Antaranya ialah yang dimulakan oleh almarhum Profesor Najmuddin Erbakan ketika beliau menjadi Perdana Menteri Turki tahun 1995. Beliau membentuk gabungan kerjasama negara-negara Islam yang dinamakan dengan D8, iaitu Malaysia, Indonesia, Bangladesh, Pakistan, Turki, Iran, Nigeria dan Mesir. Kerana dipilih negara-negara ini kerana setiap negara ini mempunyai ciri-ciri kekuatannya yang tersendiri yang boleh digembelengkan. Sama ada dari sudut ekonomi ataupun dari sudut teknologi dan ketenteraan. Contohnya kita Malaysia, kita ada keupayaan dari sudut teknologi. Begitu juga Turki ada keupayaan dari sudut teknologi. Mungkin duit tak ada, maka di sini perlu kepada dana. Maka negara-negara yang kaya boleh top up dana. Maka di situ akan membina satu kekuatan teknologi dan ketenteraan kepada negara Islam. Nak buat perlu ada tenaga manusia. Maka negara-negara yang ada dalam gabungan tadi mempunyai tenaga manusia yang ramai. Contohnya Indonesia ada 200 juta lebih. Mesir ada 100 juta lebih. Pakistan ada 100 juta lebih. Bangladesh ada 100 juta lebih. Jadi kita mempunyai tenaga manusia yang ramai. Jadi jika sekiranya ianya digembelengkan, digabungkan, dijalinkan dengan sempurna, maka sudah tentulah akan membina satu kekuatan kepada umat Islam itu sendiri. Jadi ideanya ada, teorinya ada. Cuma kita perlu kepada political will. Maka di sinilah sangat penting kepimpinan kepada dunia Islam ini dipimpin oleh mereka yang amanah kepada agama dan kepada umat Islam. Wallahu a'lam. Okey, baik. Terima kasih sekali lagi Ustaz atas jawapan yang diulas oleh Ustaz. Jadi
Saya minta maaf kepada semua penonton atas mungkin ada beberapa soalan yang kita dapat jawab sebabkan kita dah sampai ke penghujung program. Jadinya insya-Allah, jadi ada rezeki kita akan kami akan take note soalan-soalan ni, kami akan bawa kepada mereka yang selayaknya lah untuk menjawab soalan ni, dan kami akan share lah insya-Allah pada masa akan datang. Jadi yang terakhir pada Ustaz, boleh Ustaz berikan sedikit konklusi saranan kepada anak muda belia berkenaan isu-isu antarabangsa khususnya. Dan jika mungkin hujung-hujung tu saya boleh sediakan tazkirah Ramadan COVID ni lah contohnya. Jadi boleh Ustaz? Antara pengajaran daripada bulan Ramadan, ia bukan sahaja bulan untuk membina jati diri kita umat Islam dari sudut rohani dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia juga adalah satu bulan untuk kita membina pemikiran politik Islam yang berpandukan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh kerana itulah di dalam bulan Ramadan ini berlakunya perang-perang penting dalam sejarah Islam. Perang Badar, pembukaan Mekah, begitu juga perang Ain Jalut dan lain-lain lagi dalam sejarah moden. Perang tahun 1973 antara Mesir dan Israel, yang mana kemenangan berpihak kepada Mesir juga berlaku pada bulan Ramadan. Umat Islam di Bosnia berjaya menawan Bukit Banjaluka daripada tentera Serbia, bukit yang sangat strategik yang mengepung ibu kota Sarajevo, juga berlaku pada bulan Ramadan. Jadi ini menunjukkan kepada kita antara pengajaran penting pada bulan Ramadan. Jangan kita lihat dari aspek rohani saja, tapi juga kita melihat dari aspek politik itu sendiri. Kerana peperangan ini sebahagian daripada politik. Bila Islam itu memerintah, maka Islam mestilah mempunyai satu keputusan untuk mengurus rakyat, dalam masa yang sama mengurus hubungan dengan negara-negara lain. Negara-negara lain ada negara yang berkawan, bersahabat, dan ada negara yang berperang. Maka di situlah kita lihat peperangan ini berlaku dan Allah Ta'ala atur berlaku pada bulan Ramadan. Satu pengajaran yang tersirat, yang mungkin sebahagian daripada umat Islam tidak perasan, supaya kita fokus kepada pengajaran ini, itu pengajaran dari sudut politik itu sendiri. Kerana kita lihat sebahagian umat Islam pada hari ini melupakan politik ini. Mereka menganggap politik ini tak penting, khususnya anak muda lah. Politik ini benda sampingan, benda yang tidak perlu diberikan keutamaan. Siapa dia nak merintah ikutlah, apa yang berlaku ikutlah, asal saya boleh makan, boleh minum dan seterusnya. Jadi bulan Ramadan ini mengajar pada kita untuk kita memahami politik Islam dengan berpandukan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Khususnya dalam kita mendepani cabaran-cabaran yang berlaku kepada umat Islam pada hari ini, yang makin hari makin mencabar, makin hari makin menekan kita umat Islam. Namun kita percaya bahawa di sana cahaya kemenangan sangat hampir, yang dapat kita lihat bunga-bunganya pada hari ini, khususnya kejatuhan sistem-sistem jahiliah yang memerintah, mentadbir dan mengurus manusia. Sistem politiknya, iaitu demokrasi, gagal dan jatuh, sehingga mereka yang memperjuangkan demokrasi khianat kepada demokrasi itu sendiri. Bila suara ramai dalam persidangan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menolak Israel mengisytiharkan Baitul Maqdis sebagai ibu negara kepada Israel, tetapi Amerika menolak suara ramai. Amerika yang kata memperjuangkan demokrasi, yang mana antara asas demokrasi itu kena terima suara ramai, juga khianat kepada demokrasi. Jadi sistem politik runtuh dan jatuh. Kononnya demokrasi adalah segala-galanya. Begitu sistem ekonomi jatuh dan runtuh. Tak kiralah nama apa, sosialisme ke, hari ini liberal kapitalisme,
yang sudah berada di penghujung sistem perundangan rekaan manusia, khususnya yang melibatkan jenayah dan seumpamanya, tidak boleh untuk menyelesaikan masalah manusia. Maka masyarakat manusia tercari-cari apakah jalan penyelesaian. Di sinilah Islam adalah penyelesaian, dan Islam telah terbukti dalam sejarah yang telah berjaya mengurus manusia lebih daripada 13 abad daripada berbagai warna kulit, bangsa, keturunan, benua dalam zaman yang tidak sama dengan zaman kita sekarang ini, dan sudah tentulah kita percaya Islam akan bangkit balik untuk memimpin dunia satu hari nanti, insya-Allah. Sekian, wallahu a'lam. Sekian. Terima kasih Ustaz atas pelibatan Ustaz sepanjang program kita pada hari ini. Jadi kami daripada peringkat Gamis ucapkan sejutaan terima kasih kerana sudi luangkan masa atas kupasan yang cukup jelas, padat dan mantap, insya-Allah. Jadinya kami juga peringkat Gamis memohon maaf kepada semua penonton yang sedang menonton atas segala kesulitan yang berlaku sepanjang program pada awal kita mula sehinggalah sekarang. Jadinya kami minta maaf juga atas soalan-soalan yang tidak dapat dijawab, dan juga kami berterima kasih kepada semua yang terlibat menonton pada awal sehingga sekarang, berpartisipasi dari segi mengadukan soalan dan sebagainya. Jadinya kami Gamis sebagai penutupnya, insya-Allah ada rezeki kita jumpa di program lain hari untuk kita kupaskan bicarakan berkenaan isu semasa, insya-Allah yang moga-moga bermanfaat kepada bukan saja anak muda, kepada seluruh masyarakat khususnya, insya-Allah. Jadinya insya-Allah rezeki kita jumpa di bicara eksklusif yang akan datang. Jadi di kesempatan ini sebelum kita akhiri, saya ingin ingatkan, saya ingin wawarkan berkenaan dengan sumbangan program Madrasah Ramadan Gamis 2020. Sebarang sumbangan boleh disalurkan kepada Persatuan Anak Muda Islam se-Malaysia di bawah nombor akaun 5622525280 Maybank. Okey, baik. Jadi sekian saja daripada kami penganjur Gamis untuk program bicara eksklusif krisis Laut Cina Selatan, pertelingkahan China, Malaysia dan US. Jadinya terima kasih lagi pada Ustaz. Kami ucapkan, jadi insya-Allah kita jumpa di lain hari di lain masa, insya-Allah. Jadi terima kasih sekali lagi pada semua. Baik, terima kasih.